Assalamualaikum, hai, saya Zuhairi. So, hari ini saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan mengenai pelaburan saham daripada tak ada akaun, cara buka akaun, kemudian dapat beli saham yang pertama. Bersama-sama saya pada hari ini adalah Suzadi Maulan atau dikenali ramai sebagai Pak D. Beliau merupakan social influencer di bawah Bursa Marketplace, satu platform pendidikan di bawah Bursa Malaysia. Okey, Pak D, so saya dengar tahun lepas ramai orang terlibat dengan saham. Jadi macam mana bermula nak start terlibat dengan BSKL ni? Okey, sekarang ni kita kena tahu yang dah tak panggil dah BSKL. Itu bahasa orang dulu. Sekarang ni kita sebut sebagai Bursa Malaysia. Jadi langkah pertama bila dengar ramai orang dah terlibat dengan saham, lepas tu dengar cerita diorang buat untung, maka sudah tentu benda yang pertama kita kena buat ialah buka akaun. Jadi selagi mana kita tak buka, selagi itu kita tak boleh dapat untung dan kita sembang-sembang je lah pasal saham. Okey. So macam mana nak buka akaun tu? Boleh pergi jual post tak? Kita nak buka akaun saham ni tak boleh buka dengan macam post. Kita bukannya macam beli garam ke gula, tiba-tiba nak beli saham kita terus pergi kedai. Nak mula beli saham ni kita kena ada akaun dengan mana-mana syarikat broker yang berlesen. Jadi kita boleh hubungi mana-mana wakil syarikat broker macam dealer ataupun remiser saham dan kita buat temu janji dengan mereka untuk tujuan buka akaun. Okey, selain daripada nak kena jumpa ni ada cara lain tak? Okey, selain daripada jumpa, kita boleh juga gunakan laman web Bursa Marketplace. Jadi macam-macam ada dekat laman web Bursa Marketplace ni. Dan salah satunya kita boleh cari semua senarai syarikat broker yang berlesen. Dan satu kelebihan yang menarik dekat sini ialah dengan Bursa Marketplace kita boleh onkan mode syariah. Jadi kita akan jumpa syarikat-syarikat broker yang menawarkan akaun-akaun syariah compliance sahaja. Okey, saya dah jumpa senarai broker, saya dah on syariah. Jadi ada senarai broker yang patut syariah lah ni kan. Jadi saya nak pilih yang mana satu? Okey, satu memang kena ingatlah beberapa syarikat broker yang menawarkan akaun syariah. Dan untuk permulaan ni, Zul buat yang cara simple je. Zul tengok kalau gaji masuk mana. Contohnya kalau gaji masuk CMB, maka pilih je CMB. Tak payah fikir lagi platform tu offer apa, offer benda ni ke, offer benda tu ke. Just buka sahaja akaun terlebih dahulu. Okey, saya dah buka CMB, saya dapat nombor telefon, saya dapat alamat email dan juga alamat laman web dia. Okey, lepas tu next step apa? Okey, sekarang bila dah tahu nak buka akaun dengan siapa, terus klik open a trading account. Okey, open trading account. Okey, ada 3 form, ada form ni. So apa nak buat? Jadi Zul terus isilah nama Zul semua, contact number. Jadi mereka akan hubungi Zul selepas isi form tersebut. Okey. gmail.com, nombor telefon 09. Okey, CMB ada. Negeri. Selangor. Jaya. Tekan submit. Okey, done. So cara lain? Okey, tadi kita pakai laman web. Cara lain kita boleh pakaikan apps. Jadi kita pergi balik ke laman web Bursa Marketplace dan cari pautan ke Bursa Anywhere. Okay. Dalam pautan tu akan ada QR code. Pengguna Android ataupun iPhone boleh scan QR code tu dan muat turun apps tersebut. Dan dari apps tersebut kita akan buka dahulu CDS account dan seterusnya trading account dengan mana-mana syarikat broker yang kita pilih. Nak buka account ni lama ke nak tunggu? Jadi saya tak boleh jawab soalan tu. Soalan tu adalah memang bergantung kepada proses dalaman syarikat broker dan dengan kata sejak PKP dikenalkan semua ni, ramai orang nak buka account jadi memang agak lambat berbanding dengan biasa. Okey, katalah selesai buka account trading, so apa langkah seterusnya? Okey, bila dah selesai trading account, maka benda yang pertama yang kita kena belajar ialah cara nak gunakan online trading platform. Yang mana setiap online trading platform ni tak sama, dia berbeza-beza ikut syarikat broker. Dan perkara ini memang kena rujuk balik syarikat broker. Jadi sepatutnya bila dah selesai buka akaun akan ada email, nombor telefon. Jadi boleh hubungi terus mereka dan tanya macam mana nak belajar.
macam mana nak letak order buy, order sell, macam mana nak tengok senarai saham yang ada didagangkan, dan yang paling penting, tanyalah macam mana nak masukkan modal dalam akaun kita tu. Sebab kalau tak ada modal, memang tak boleh beli saham. Okey, modal nak beli saham ni berapa? Berapa ribu saya kena masukkan? Okey, ramai yang ingat nak mula beli saham ni kena ada modal ribu-ribu. Jadi tak perlu. Saya boleh cadangkan mulakan dengan antara 500 ke 1,000 ringgit pun dah memadai. Dan terus beli 1-2 saham yang pertama dengan modal sebanyak tu tadi. Okey, buka akaun dah buat, belajar guna trading platform dah buat, dah masukkan modal, kemudian terus beli saham. Tak perlu pergi kelas saham ke? Okey, beli dulu dan pergi kelas saham kemudian. Pastikan modal 500 tadi, beli saham dulu. Dan lepas tu baru pakai modal lain untuk beli Wah, kelas. selalu saya dengar kena pergi kelas saham dulu. Memang kita kena belajar. Cuma saya lebih suka kalau Zul belajar dengan cara terus beli apa-apa saham dulu. Tak banyak, 1-2 saham pun dah okey. Dan lepas tu, baru pergi masuk mana-mana kelas. Terpulanglah Zul nak pergi kelas yang mahal ke, kelas yang murah ke, kelas percuma ke. Sebab apa? Kalau kita dah beli saham dan baru masuk kelas, jadi kita akan lebih faham masa dalam kelas tu. Dan kita pun tahu nak tanya soalan yang apa. Sebab kita dah rasa tengok macam mana harga saham kita naik dan harga saham kita turun. Banding kalau orang tu asyik pergi kelas, tapi akhirnya tak buka akaun dan satu saham pun dia tak beli. Tapi saya takut lah tadi sebab tak pernah pergi kelas lagi. Memang confirm lah takut pelabur baru. Dan rugi tu memang kita akan rasa lah awal-awal ni. Cuma saya nak ingatkan, kalau RM500 pun kita rasa takut nak untuk rugi sikit, jadi macam mana agak-agaknya kita nak labur dengan jumlah lebih besar. Okay? Jadi sebab tu mulakan dengan modal kecil. Kalau rugi pun rugi sikit je dulu. Tapi kalau memang takut 500 tu, memang sebenarnya kita tak layak lagi untuk melabur saham. Okey, betul juga kan. Melabur ni kena pakai duit lebihan lah. Mana kata kita, bukan sebab kita tak ada duit kita pergi melabur, nak dapatkan ikan lebih. Itu yang sepatutnya. Siapa yang tak cukup duit setiap bulan dan cuba nak top up income tak cukup tu dengan saham dan dia berhasrat nak buat quick profit dengan saham, saya nasihat itu jangan masuk dalam pasaran saham, dan sebab cara tu memang tak betul. Okey, sebagai seorang pelabur baru, saya memang tak ada idea lah nak beli saham apa. So, macam mana saya nak dapatkan idea untuk beli 1-2 saham yang pertama ni? Jadi nak dapat idea beli saham ni, boleh gunakan laman web Bursa Marketplace tadilah. Okey, dekat situ cuba cari The Market. Dekat section The Market akan nampak ada recommendation buy and sell daripada analis yang berlesen. Dan pilihlah mana-mana 2 saham dan dah dapat nama saham tu, boleh masuk trading platform dan kemudian kita belilah, selesai. Dan ingat, pembelian yang pertama ni bukan tujuan nak buat untung lagi, tapi lebih kepada nak rasa sendiri apakah perasaan bila beli saham ni, tengok harga kita tiba-tiba naik, apa kita rasa. Dan kalau harga jatuh, apa kita rasa. Dan sebab apa benda ni sangat penting? Sebab seorang budak tu macam kita dulu, takkan pandai naik basikal roda 2 kalau kita hanya pergi kelas basikal sahaja. Jadi si ayah tadi tu, dia kena cabut juga roda kecil dekat basikal tu dan kena biarkan anak dia tu rasa sendiri jatuh luka naik basikal tu macam mana. Lepas tu baru dia pandai untuk naik basikal tu. Sama juga dengan melabur saham ni, kena buat gunakan modal yang rendah yang sanggup kita rugi 100%, dan selepas tu baru belajar dengan serius. Okey, saya nampak trading ideas kat sini. So, saya boleh beli ikut saham-saham ini lah tadi kan? Cuba sebut saham apa yang ada tu. Ada Denko, GDB, Greatech, Ecovest. Okey. Jadi ingat, ini semua adalah analysis consensus ataupun recommendation. Dan konsensus macam ni adalah daripada pihak yang berlesen. Memang tak ada jaminan untung daripada mereka ni, tapi ini adalah lebih baik daripada kita follow orang yang kita tak kenal pun muka dia, kita tak pernah tahu pun dia siapa, nama betul pun tak tahu, nama pun guna nama pelik-pelik dekat media sosial, tapi bagi advice untuk beli saham. Dan kita kena ingat sebagai pelabur baru, kita paling mudah menjadi mangsa aktiviti market manipulation. Dan bila kita gunakan sumber rujukan daripada analis berlesen yang dikompil oleh Bursa Marketplace ataupun daripada syarikat broker sendiri, maka insyaAllah kita tak terjebak dengan aktiviti market manipulation. Okey Pak Di, banyak dah saya belajar hari ini.
So, ada Pak Dia ada apa-apa pesanan tak untuk pelabur-pelabur yang lain sebelum kita habiskan sesi ni? Okey, saya ada dapat mandat daripada pihak Bursa Malaysia Eye untuk bantu pelabur baru yang berminat untuk melabur dengan saham melalui sesi-sesi rakaman video dan juga webinar Syarah Investing 101. Jadi, Zul akan terangkan dengan lebih lanjut macam mana nak hadir ke seminar ni. Okey, terima kasih Pak Di. So, kepada anda yang menonton sesi kita pada kali ini, saya akan tunjukkan QR code untuk anda scan dan sama-sama hadir kepada sesi-sesi yang seterusnya.